2.1 had dan hubungannya dengan pembezaan. Contoh 1, tentukan nilai had bagi setiap fungsi yang berikut. Kalau nilai had ni kita akan just gantikan, tapi mesti kena make sure dia tak boleh kosong per kosong. Kalau kita gantikan, kita tengok dia ni dapat kosong per kosong, mesti ada something yang kita kena buat. Okay, sama ada kita kena faktorkan dulu. Kalau tak boleh faktorkan, and biasanya kalau ada punca kuasa ni, kita akan darab dengan dia punya conjugate. Apa conjugate ni? Okay, contoh kita ada punca kuasa 2A tolak B. Dia punya conjugate kita akan darab dengan punca kuasa 2 tambah B. Dia benda yang sama, cuma kalau ni negatif, ni positif. Kenapa kita darab yang berbeza macam ni? Supaya kita dapat kuasa 2 tolak B kuasa 2, di mana bila kita buat macam ni, kita akan hapuskan dia punya punca kuasa 2. Ni yang kita panggil conjugate. Okay, A had X menghampiri 4, 3 tolak punca kuasa 2X per, sini adalah X tambah 2. Kalau kita tengok, bila ganti 4 dekat bawah ni, dia akan jadi 4 tambah 2, 6 lah. Bukannya kosong per kosong kalau ganti direct. So, kita boleh masukkan 3 tolak punca kuasa 2, 4 per this one. X akan ganti dengan 4 tambah 2 sama dengan 3 tolak 2 per 6 sama dengan 1 per 6. So, tak ada masalah kalau bukan kosong per kosong. Okay. Kalau tengok B, had X menghampiri 1, X kuasa 2 tolak 1 per X tolak 1. Walaupun kita tak ganti lagi, tengok ni 1, betul? Cuba tengok dekat bawah ni, 1 tolak 1 automatik dapat kosong. Bawah ni mana boleh penyebut sama dengan kosong? Kalau tekan kalkulator pun, apa-apa je perkan dengan kosong akan dapat maths error lah. So, maksudnya kita kena buat something. This one bukan conjugate lah, bukan punca kuasa 2. So, kita tengok, ni mesti boleh faktorkan. Okay. X kuasa 2 tolak 1 sama dengan X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 lah. Di mana benda ni kita boleh susun dalam bentuk, ni nampak dia naik balik ni. A tolak B, A tambah B. Okay, selagi tak ganti, bawa turun had ni. So, ni X tolak 1, X tambah 1 per dengan X tolak 1. Nampak tak? Kita boleh potong yang ni dengan yang ni. So, yang tinggal X tambah 1. Kita boleh gantilah sama dengan bila gantikan X, 1 tambah 1 dapat 2. C, had X menghampiri 0, punca kuasa 2 X tambah 1 tolak 1 per X. Cuba tengok sekarang ni. X menghampiri 0. Kalau ganti direct kat bawah ni, memang dapat kosong kat bawah ni. So, tak boleh ganti direct sebab kita tak boleh nak perkan dengan kosong. So, apa kita buat? Kita akan darab dengan conjugate yang ada punca kuasa 2. Ini tolak 1. Okay. So, kita akan darabkan dengan conjugate. Kenapa darab conjugate? Sebab nak hapuskan punca kuasa 2. Dengan syarat dia punya simbol mesti terbalik. Kalau ni negatif, so conjugate dia akan positif. So, dia benda yang sama. X tambah 1 cuma positif 1. Bila yang ni pun mesti samalah. Kenapa? Bila darab nombor yang sama per nombor yang sama dengan 1. Okay. Had X mengambil 0. Bila kita darab ni, kita akan dapat X tambah 1 kuasa 2 tolak, nampak B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 per dengan bawah ni X akan darab dengan X tambah 1 tambah 1. Okay. Had X menghampiri 0. Okay, tengok punca kuasa 2 dengan kuasa 2 ni boleh potong. Kita dapat X tambah 1 tolak 1. Ni X tambah 1, kita tolakkan dengan 1 kuasa 2 ni dapat 1. Bawah ni per dengan X darab dengan X tambah 1 tambah 1. So, had X menghampiri 0, atas tinggal X,
per dengan X darab X tambah 1 tambah 1. Nampak tak? Kita boleh potong something. X ni kita boleh potong. Bila dah potong, tinggal 1 dekat atas. Had X menghampiri kosong, 1 per X tambah 1 tambah 1. Tak boleh buat apalah ni sebab ada ni kan. So, bila kita ganti, nampak ada 1 dekat luar, kita takkan dapat kosong dah. 1 per X sama dengan kosong, kosong tambah 1 tambah 1. Punca kuasa 2 1 sama dengan 1, 1, 1 lah, dapat 1 per 2. Okay, ni cara kita gantikan had. Mesti kena make sure bukan kosong per kosong. Kita boleh tengok je dekat penyebut ni before ganti. Tengok kalau ganti dapat kosong, mesti kena buat something lah. Either kita faktorkan ataupun darab dengan conjugate. Conjugate ni lah yang kita masukkan. Kalau yang ni positif, yang ni negatif. Dia kena terbalik supaya boleh jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Contoh 1. Contoh 1. A tadi dia kata yang ni boleh gunakan pergantian secara langsung dapat 1 per 6 dan okey lah. B tadi nampak tak? Bila ganti direct dapat bentuk tak tentu. Jadi mesti ada something yang kita buat. Macam ni kena lakukan pemfaktoran untuk hapuskan faktor sepunya. Bila ganti baru dapat nilai. Okay. C pun sama. Bila ganti direct dapat kosong per kosong. Jadi apa yang kita buat? Darab dengan conjugate. Bila darab conjugate baru kita boleh ganti untuk tak dapat sama dengan ni. So yang ni kita tahu tak tertakrif bila X sama dengan kosong. Bila nilai ni dapat tak tertakrif lah kita panggil. Okay. Kalau tengok contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf. Okay. X tak sama dengan kosong. Maksudnya X tak boleh jadi kosong. Kalau dia jadi kosong dia akan jadi tidak tertakrif lah. Okay. Dia akan jadi macam per dengan kosong macam tu. Okay. Berdasarkan graf cari F kosong. Kita tahu X tak sama dengan kosong. Kalau tadi kosong dia akan tak tertakrif lah. Jadi dia kata nampak tak dekat graf ni ada bulatan yang tak ada bulatan kosong. Bila bulatan kosong ni maksudnya tak ada nilai dekat situ. Tiada titik di X sama dengan kosong, maka F kosong tidak tertakrif lah dekat X sama dengan kosong. Okay. Had Fx X menghampiri kosong. So nilai bila dia menghampiri kosong. So kosong kat sini. Bila hampir dengan kosong nilai dia negatif 1. Okay. Dia tak boleh F kosong betul-betul dekat kosong tak boleh. Tapi menghampiri kosong dia tahu. Menghampiri kosong kiri atau kanan dia dekat dengan negatif 1. Okay. C bila X menghampiri 2. Ni 2 menghampiri 2. Dia akan sini dan sini kiri atau kanan dia menghampiri 3. So tu maksudnya had. Bila dia menghampiri apa nilai dia. Contoh 3. Cari dy per dx menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi yang berikut. Prinsip pertama dy per dx sama dengan had delta x menghampiri kosong delta y per delta x. So kita tahu nampak ni bila delta x menghampiri kosong. Bila delta x berubah, automatik mestilah y kita pun berubah sebab y ni affected by delta x. Okay. So delta y sama dengan kita tahu y sama dengan fx, betul? Jadi perubahan pada y bila x tambah dengan ni asal, bila tambah dengan perubahan pada x tolak dengan asal. Nampak tak? Okay, perubahan y sama dengan yang asal tambah dengan perubahan x. Bila x ni berubah tolak dengan nilai asal y, kita akan dapat berapa banyak dia dah berubah. So ni pun just ingatlah delta y, tapi ni adalah macam mana kita keluarkan benda ni. F x tambah delta x tolak f x. Okay, y sama dengan 3x.
So, perubahan pada Y sama dengan Fx tambah delta X tolak Fx. Yang berubah ni adalah X dia. So, 3 ni kita keluarkan. So, X tambah dengan perubahan dekat X tolak dengan nilai asal Y adalah 3X. So, kita kembangkan 3X tambah 3 darab delta X, 3 delta X tolak 3X. 3X tolak 3X habis, dapat 3 delta X. Untuk buat bentuk macam ni, mesti ada delta Y per dengan delta X. Now, kita boleh buat delta Y per delta X sama dengan, part ni kita bawa pergi kiri jadi bahagi, tinggal 3. So, dy per dx sama dengan had delta X menghampiri kosong, delta Y per delta X sama dengan 3. So, tak boleh ganti pun, memang jawapan dia 3. Okay, tengok A ni diberi yang ni. So, apa yang dia buat? Dia cari perubahan pada Y. Y akan berubah kalau X berubah. So, macam saya explain tadi, dapat 3. So, tak boleh nak ganti pun. Memang dy per dx sama dengan 3. Kalau boleh ganti, gantikan X, delta X ni. Kalau tak boleh ganti, dan itulah jawapan dia. Okay. B. Y sama dengan 3X kuasa 2. So, perubahan pada Y sama dengan, okay, kita tengok Y akan berubah ikut X. 3 ni nombor, kita keluarkan je dulu. So, X ni sama dengan, perubahan pada X adalah X tambah delta X. Okay. Sebab ni adalah X. So, nampak yang ni kuasa 2. Tolak dengan yang asal adalah 3X kuasa 2. Okay, kita boleh kembangkan 3 kuasa 2 ni, X kuasa 2. 2 darab delta X darab X dapat 2X delta X. Delta X kuasa 2 dapat delta X kuasa 2 lah. Okay. Tolak dengan 3X kuasa 2. Okay, sama dengan, ni kita boleh kembangkan 3 darab X kuasa 2 dapat 3X kuasa 2. 3 darab 2x dx dapat 3 darab 2, 6, 6x delta x. 3 darab delta x kuasa 2, kita dapat 3 delta x kuasa 2. Tolak 3x kuasa 2. Kita tengok, dah hilang. So, sekarang ni kita boleh buat, ni ada delta x, kita boleh faktorkan keluar delta x lah. Okay, so delta x, sini akan jadi 6x, yang ni akan jadi, bila keluarkan delta x, 3 kat sini, dia akan jadi delta x je kat sini. Delta y per delta x sama dengan 6x tambah 3 delta x. Ni delta y per delta x. Bila dah dapat, baru kita boleh buat yang ni lah. So, dy per dx sama dengan had delta x menghampiri kosong. So, delta y per delta x kita dapat 6x tambah 3 delta x. So, yang ni kita boleh ganti delta x masuk sini sama dengan 6x tambah 3 kosong sama dengan 6x. Okay. B ni apa dia buat? Dia ganti je, sama juga, cari beza. Kita boleh ganti dekat sini je, ganti, dan jawapan terakhir kita 6x. C. Y sama dengan 3x kuasa 3. So, delta y sama dengan perubahan dekat x ni, 3 tak ada efek. So, perubahan x adalah x tambah delta x kuasa 3. Lepas tu, tolak dengan yang asal, y asal adalah 3x kuasa 2. Ni di mana x di mana x tak berubah. So, kita kembangkan 3. So, ni besar ni. Tak boleh kembangkan delta x. Ni akan jadi x tambah delta x kuasa 2. Tolak 3x kuasa 3. So, ni akan jadi 3x tambah 3 delta x. Kita kembang dulu. Belakang ni kembang macam biasa. So, ni akan panjang sikit lah.
X kuasa 2. 2 darab delta X darab X akan dapat 2X delta X. Ni kenapa darab macam ni? Ni kan A tambah B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. So yang tengah ni actually kita just darab yang ni dengan yang ni. Okay. Delta X, asal dah tutup ni. Okay, tambah dengan delta X kuasa 2. Tolak 3X kuasa 3. So, yang ni sekarang ni kita kena kembang lagi ni. Okay. 3X dulu. 3X darab dengan X kuasa 2 dapat 3X kuasa 3. 3X darab dengan 2X dx. 3 darab 2 dapat 6. X dengan X, X kuasa 2 delta X. 3X darab delta X kuasa 2 ni kita dapat 3X delta X kuasa 2. Lepas tu kita ambil 3 delta X pula. 3 delta X darab X kuasa 2 dapat 3X kuasa 2 delta X. Okay. 3 delta X darab dengan 2X delta X, kita akan dapat 3 darab 2, 6. 6X, sebab sini ada X, delta X kuasa 2. Delta X kuasa 2. Okay. Lepas tu 3 delta X darab dengan delta X, kita akan dapat 3 delta X kuasa 3. Ambil kau 3 delta X kuasa 3 tolak 3X kuasa 3. Sama dengan, kalau tengok kuasa 3 dengan kuasa 3 ni kita boleh potong. So, mana yang boleh gabung ni? So, delta X kuasa 2. Sekarang ni yang ni je yang ada delta X, betul? Okay. 6X kuasa 2 tambah delta X kuasa 2, kita dapat 9X kuasa 2 delta X. Okay, ni dah potong. Yang ni 3 tambah 6 pun 3X tambah dengan 6X. Benda yang sama, cuma belakang ni delta X, kita pun boleh delta X kuasa 2. So, ni pun dah habis. So, last kali tambah dengan 3 delta X kuasa 3. Ni delta Y. So, kita nak delta Y per dengan delta X. Delta Y per dengan delta X sama dengan kita bawa semua delta X pergi bawah. Kita akan bahagi semua ni dengan delta X lah. 9X kuasa 2 bahagi delta X dapat 9X kuasa 2. 9X delta X kuasa 2 bahagi dengan delta X dapat 9X. Delta X kuasa 2 bahagi delta X dapat just delta X. So, ni delta X bahagi delta X. Dia kuasa 3, dia akan jadi kuasa 2. So, dah dapat delta X per delta Y per delta X. Kita akan ganti dekat sini. dy per dx. Tak muat ni. So, ni sebenarnya pergi sini. Sama dengan had delta X menghampiri kosong. Delta Y per delta X. So, had delta X menghampiri kosong. Dy delta Y per delta X yang kita kira tadi adalah 9X kuasa 2 tambah 9X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. So, kita boleh ganti delta X sama dengan kosong, betul? Ni tak ada efek apa-apa. Tambah 9X delta X ni kosong. 3 delta X ni kosong. Jadi, darab dengan kosong dapat kosong, darab dengan kosong dapat kosong. Kita dapat 9X kuasa 2. Yang ni. Panjang sikit lah sini. Bila kita kira-kira, dapat sampai sini delta Y per delta X. Dan boleh gantikan delta X sama dengan kosong. Yang mana boleh ganti? Yang ni kosong, yang ni kosong. Jawapan akhir dia 9X kuasa 2.